Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum diucapkan kepada semua anak yang berada di rumah. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung sesi pembelajaran kita masih dalam tajuk yang sama, iaitu tajuk sabar. Tetapi kita akan masuk subtopik ataupun tajuk kecil yang terakhir, iaitu akibat tidak bersifat sabar. Okey, akibat tidak bersifat sabar. Jadi dalam tajuk ini kita akan lihat satu persatu apakah kesan apabila kita tidak mengamalkan sifat sabar dalam hidup kita. Hari ini kita akan merujuk buku teks akhlak muka surat 18 dan 19. Jadi murid-murid boleh buka buku untuk rujukan masing-masing. Okay, baiklah, hari ini kita akan lihat satu persatu. Okay. Akibat, okay, yang ini dibaca akibat tidak bersifat sabar. Okey, ini tajuk dia. Okey, tajuk. Lepas tu yang pertama adalah dimurkai Allah. Okey, dimurkai Allah dan Rasulullah. Okey, dimurkai ni tahu tak apa maksud dia anak-anak? Dimurkai ini maksud dia Allah tak suka, Allah tak redha. Okey, Allah tidak akan memberi keberkatan keredaan dalam hidup kita. Jadinya sangat bahayalah apabila kita tidak mengamalkan sifat sabar dalam hidup kita. Allah akan murkai kehidupan kita. Allah akan memberi kemurkaan dalam kehidupan kita. Jadi na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada perkara tersebut. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengamalkan sifat sabar dalam hidup kita. Okey, seterusnya adalah tidak disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Orang yang tidak memiliki sifat sabar dalam diri pastinya tidak akan disenangi dan tidak akan disukai oleh orang-orang sekeliling dia. Termasuklah orang sekeliling kita, ibu bapa kita, guru kita, rakan-rakan kita kan. So bila kita tidak mengamalkan sifat sabar, seorang tak akan suka dengan kita. Jadi tak baiklah kalau kita tidak mengamalkan sifat sabar, ya anak-anak murid sekalian. So kita kena amalkan sifat sabar. Okey, baiklah, kita pergi kepada yang ketiga, membentuk sikap mementingkan diri sendiri. Okay, bila kita tak sabar, maksud dia kita nak kita sahaja yang betul. Kita nak kita sahaja yang apa-apa kita nak dulu. Apa-apa kita sahaja nak diri kita sahaja kan. Jadi bila kita mengamalkan sifat itu dan kita mengamalkan tidak sabar dalam kehidupan kita, so lama kelamaan kita akan jadi pentingkan diri sendiri. Okey, kita akan pentingkan diri sendiri, kita tak fikir pasal orang lain. Maksud dia kita akan jadi lebih jauh daripada orang lain. So benda ni tidak elok. Okey, jadi benda yang keempat adalah akibat kalau kita tidak bersabar, jiwa. Jiwa ini adalah dalaman kita. Okey, dalaman kita, dalam hati kita ini akan menjadi tidak tenteram. Tenteram ini maksud dia apa? Dalam erti kata lain, perkataan lain kita boleh cakap dia sebagai tenang. Okey, jadi bila kita tidak sabar, dalaman kita, hati kita juga tidak tenang. Okey, dan last sekali adalah mudah mendapat penyakit. Okay, maksud dia penyakit ni tak kiralah penyakit luaran ataupun penyakit dalaman badan kita. Bila kita tidak sabar, kita akan mudah untuk mendapat penyakit dan kita tak nak benda itu berlaku. Jadi anak-anak, kalau kita lihat daripada akibat bila kita tidak bersifat sabar ini, semua adalah tidak baik dan kita tak nak benda ini ada dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya sangat penting untuk kita mengamalkan sifat sabar. Okey, harap-harap kita boleh bersifat sabar sepanjang masa, sepanjang di mana pun kita berada, kita boleh mengamalkan sifat sabar. Okey anak-anak, kita tengok di sini, tahukah anda? Okey, tahukah anda, ini adalah info tambahan. Sabar itu separuh daripada iman. Iman ni adalah kepercayaan kita kepada Allah. Maksud dia bila kita mengamalkan sifat sabar, so dia akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Okey, keimanan kita kepada Rasulullah. Okey, lepas tu apa lagi anak-anak? Sabar ini merupakan kunci. Kunci apa? Kunci kejayaan. So bila kita nak berjaya dalam hidup kita, kita kena mengamalkan sifat sabar. Dan ini adalah amalkan. Okey, kat sini ada amalan. Okey, ada cadangan kat sini supaya kita sentiasa tenang. Kita dianjurkan untuk sentiasa tenang dalam menghadapi musibah. Musibah ini adalah perkara yang tidak baik yang berlaku dalam hidup kita. Okey,
So, bila kita mendapat sesuatu perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita, so kita kena latih diri kita untuk bersifat sabar. Okey. Alhamdulillah, setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Harap-harap anak-anak di rumah dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada pembelajaran kita pada hari ini. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.